punya susunan dia antara tanda besar kiamat, keluar Imam Mahdi dulu, kan? The last commander of Islam. Dia yang memimpin umat Islam, last commander of Islam. Dia memimpin umat Islam ni untuk maknanya semua orang balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian turun pula Antichrist ataupun Dajjal. Dajjal ni dia maknanya nak mengkafirkan seluruh umat Islam pula. Jadi hatta Imam Mahdi, the last commander of Islam ni pun tak mampu nak lawan Dajjal tu. Sebab dia ada maknanya kelebihan-kelebihan yang memang tak mampu nak dilawan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa ala. Kita mulakan dengan asma'un Nabi kita insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Muhammad Ahmad Hamid Mahmud Ahyad Wahid Mahin Hashir Aqib Taha Yasin Tahir Mutahhar Tayyib Sayyid Rasul Nabi Rasul Rahmah Kusam Jami' Muktaf Mukafi Rasul Malahim Rasul Rahah Kamil Iklil Muddasir Muzamil Abdullah Habibullah Safiyullah Najiyullah Kalimullah Khatimul Rusul Khatimul Anbiya Muhyi Munji Muzakir Nasir Mansur Nabi Rahmah Nabi Taubah Harisun alaikum Ma'lum Syahir Syahid Syahid Mashhud Bashir Mubashir Nadhir Munzir Nurun Sirat Misbah Huda Mahdi Munir Da'in Mad'u Mujib Mujab Hafi Afu Wali Haku Qawi Amin Ma'mun Karim Mukarram Makin Matin Mubin Mu'ammil Wasul Zukuwatin Zuhurmatin Zumakanah Zu'izin Zufadlin Muta' Muti' Qadamu Sidqin Ramah Bushra Ghaus Aisun Ghiyas Ni'matullah Hadiyatullah Urwatu Saqam Siratullah Siratul Mustaqim Zikrullahi Saifullahi Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Hizbullahin Najmus Saqib Mustafa Mujtaba Muntaqa Ummi Mukhtar Ajir Jabbar Abu Qasim Abu Tahir
Tahir, Abu Tayyib, Abu Ibrahim, Musyafa'un, Syafi', Saleh, Muslih, Muhaiminun, Sadiq, Musadik, Sidqun, Sayyidul Mursalin, Imamul Muttaqin, Qaidul Ghururil Muhajjalin, Halilur Rahman, Barurun, Mubirurun, Wajihun, Nasih, Nasih, Wakil, Mutawakilun, Kafilun, Syafiq, Mukim, Sunnah, Muqaddas, Ruhul Qudus, Ruhul Haqi, Ruhul Qisti, Kafin, Muktaf, Baligh, Mubaligh, Syafi, Wasil, Mausul, Sabiq, Sa'iq, Hadin, Muhdin, Muqaddam, Aziz, Fadil, Mufadil, Fatih, Miftah, Miftahul Rahmah, Miftahul Jannah, Alamul Iman, Alamul Yakin, Dalilul Khairat, Musahihul Hasanat, Muqilul Atharat, Safuhun Aniz Zallati, Sahibul Syafa'ah, Sahibul Maqami, Sahibul Qadam, Makhsus bil Izzi, Makhsus bil Majdi, Makhsus bil Syarafi, Sahibul Wasilah, Sahibul Fadilah, Sahibul Saifi, Sahibul Izari, Sahibul Hujan, Sahibul Sultani, Sahibul Rida, Sahibul Darajah Rafi'ah, Sahibul Taji, Sahibul Mighfari, Sahibul Liwa, Sahibul Mi'raji, Sahibul Qadib, Sahibul Buraqi, Sahibul Khatam, Sahibul Alamati, Sahibul Burhan, Sahibul Bayani, Fasih Lisan, Mutar Janani, Rauf Rahim, Uznu Khairin, Sahih Islam, Sayyidul Kaunaini, Ainun Na'im, Ainul Ghururi, Sa'dullahi, Sadul Khalqi, Khatibul Umami, Alamul Huda, Kashiful Kurabi, Rafi'ul Rutabi, Izzul Arabi, Sahibul Faraji, Asma'un Nabi, Sallu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma sallim wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung kembali pengajian kita, iaitu kitab Ad-Durar Al-Bahiyah, dan kita sampai ke muka surat yang ke-28, 28 bahagian yang kedua tu insyaallah. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yajibu 'alaihi ay ya'rifa ar-rusul al-madhkurin fil Qur'an tafsilan wa humul khamsah wal 'ishrun. Wa amma ghairuhum fayajibu 'alaihi ay ya'rifahum ijmala.
Wajib juga ke atas mukallaf untuk mengetahui para rasul yang disebut di dalam Al-Quran secara tafsil, iaitu 25 orang rasul. Adapun selain mereka, maka wajib ke atas mukallaf untuk mengetahui mereka secara ijmali. Okey, jadi kita bincang mengenai rasul ya. Jadi wajib kita tahu rasul-rasul ni secara tafsil ni secara detail, iaitu 25 orang rasul yang disebut dalam Al-Quran. Baki daripada itu kita hanya perlu tahu secara ijmal ni secara umum saja ya. Jadi kalau ikut fatwa Ibn Hajar, Nabi dan juga Rasul tu jumlahnya adalah maknanya Rasul adalah jumlahnya 313 orang. Okay? Dan daripada 313 orang itu 25 disebut dalam Al-Quran ya. Adapun Nabi semuanya adalah 124,000 orang. Daripada 124,000 orang tu 313 dilantik menjadi Rasul. Okey. Sebagai secara umum dia punya timeline dia daripada sudut masa dia, ambilkan ini secara umum dia. Okey. Jadi Nabi Adam alaihissalam tarikhnya bila? Kurang lebih 8,000 tahun sebelum Masihi. 8,000 tahun sebelum Masihi itu Nabi Adam alaihissalam. Adam, Idris, Nuh tu kurang lebih 6,400 tahun sebelum Masihi. 6,400 tahun sebelum Masihi. Jadi berlaku banjir besar dan tidak ada catatan mengenai manusia, hilang. Catatan mengenai manusia tak ada. Jadi catatan kemudian yang ada bagi manusia adalah lebih kurang 2,500 tahun sebelum Masihi. 2,500 tahun sebelum Masihi itu iaitu zaman Mesir kuno. Mesir kuno ada satu orang raja Mesir iaitu Firaun Khufu. Firaun Khufu ni dia buat piramid, dalam tu dia ada tulis catatan-catatan yang terdahulu. Banyaklah. Maknanya catatan-catatan zaman dia dan yang sebelum itu. Sebelum itu tak ada hilang. Okay. Kemudian pendekkan cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam kurang lebih 1,800 tahun sebelum Masihi. 1,800 tahun sebelum Masihi kurang lebih Nabi Ibrahim. Okay, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, kemudian sampai Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ni 1,300 tahun sebelum Masihi. Jadi Fir'aun yang zaman Nabi Musa tu dengan Fir'aun yang buat piramid tu, dia Fir'aun yang berbeza kurang lebih 1,000 tahun beza tu. Piramid yang kita tengok dekat Mesir sekarang tu bukan Firaun zaman Nabi Musa. Nabi Musa itu Khufu 2,500 tahun sebelum Masihi kurang lebih. Jadi maknanya Nabi Musa 1,300 tahun sebelum Masihi. Kemudian daripada Nabi Musa kepada Nabi Daud. Nabi Daud ini lebih kurang 1,000 tahun sebelum Masihi. Anak Nabi Daud, Nabi Sulaiman lebih kurang 950 tahun sebelum Masihi. Biar kita tahu timeline dia tu. Okey. Kemudian lepas Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Kemudian peristiwa seterusnya adalah Zulkarnain yang disebut dalam surah Kahfi. Itu lebih kurang 500 tahun sebelum Masihi. Zulkarnain dia yang mengurung satu makhluk aneh bernama Gog and Magog ataupun Ya'juj dan Ma'juj. Gog and Magog kalau dalam versi bahasa Inggeris dia, ataupun Ya'juj dan Ma'juj. Itu lebih kurang 500 tahun sebelum Masihi. 200 tahun sebelum Masihi peristiwa Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ni dia tertidur 300 tahun. Jadi 200 tahun sebelum Masihi, kemudian 100 tahun selepas Masihi. Tu 200 tahun sebelum Masihi, Ashabul Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dia golongan pemuda yang Allah bagi, yang beriman, Allah tambah hidayah bagi dia. Kemudian seterusnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam satu Masihi lah. Satu Masihi Nabi Isa alaihissalam. Selepas zaman Nabi Isa tidak ada orang rasul, tidak ada rasul. Nabi-nabi ada beberapa orang nabi, rasul tak ada. Sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir, iaitu pada 570 Masihi.
Jadi at least kita tahu timeline dia ataupun dia punya dia punya masa itulah daripada kita. So kita 2023 pada tahun ini, maksudnya jadi lebih kurang dalam 1400 tahun lah daripada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi maknanya secara kita kena tahu 25 orang Nabi itu secara tafsil dan juga ijmal. Ijmal ni dan Nabi-Nabi lain secara umum ni kita tahu. Jadi di tengah-tengah itulah ada timeline ataupun ada peristiwa-peristiwa para Nabi yang lain. Itu Nabi-Nabi yang besar-besar lah. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad SAW. Okey, seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويجب عليه أيضا أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى بعث النبي الأمية العربية القرشية الهاشمية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برسالته إلى كافة الخلق العرب والعجم والملائكة والإنس والجن والجمادات. Dan wajib juga ke atas mukallaf untuk percaya bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mengutuskan seorang nabi yang ummi. Nabi ummi ini iaitu tidak tahu membaca dan menulis nabi yang tidak tahu membaca dan menulis. Jadi nabi yang ummi. Okey. Kemudian berbangsa Arab daripada kaum Quraisy. Baik. Seterusnya daripada Bani Hashim, iaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan risalahnya kepada seluruh makhluk tanpa mengira bangsa Arab, bangsa Ajam. Ajam istilah selain daripada orang Arab. So orang Arab, orang Ajam. Orang Ajam selain bangsa Arab. So kalau dia kata kita kita sebut orang Ajam, maksudnya selain bangsa Arab lah. Orang Melayu ke, orang Cina ke, orang Jepun ke, apa semua ke, orang India, orang Pakistan, orang Eropah, itu orang Ajam. Dekat tanah Melayu kita, semenanjung tanah Melayu, terutamanya orang bahagian pantai timur, dia ada pisau jam. Pisau jam tu satu pisau kecil gitu, pisau Ajam. Mana pisau orang Ajam bawa. Kalau kita bahagian Kelantan, Patani, terkenal pisau jam. Pisau jam tu pisau Ajam. Maknanya perkataan Ajam tu lah. Okay, kemudian malaikat, manusia, jin maupun jamadat. Jamadat ni benda-benda yang nampak. Maksudnya batu-batu, pokok-pokok. Kalau kita baca kitab Ad-Dibai, bagaimana disebut Nabi pernah berkomunikasi dengan batu, dengan pokok, sehingga Tunggul pernah menangis, menggugui-gugui, bahasa lama kan, menggugui-gugui mengadu kepada Nabi SAW. Maksudnya bukan saja diutus kepada jin manusia, begitu juga dengan malaikat, begitu juga dengan semualah jamadat. Jamadat ni benda-benda lain yang nampaknya. Okey. Itu jadi percaya kepada Nabi, kemudian dan Rasul, dan kepada Nabi yang terakhir, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anna syari'atahu nasakhat asy-syara'i' al-mutaqaddimah wa anna Allah faddalahu ala sa'iril makhluqati. Dan hendaklah mukallaf percaya bahawa syariat baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat syariat-syariat yang terdahulu, dan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan baginda sallallahu alaihi wasallam melebihi seluruh ciptaan-ciptaannya yang lain. Okey, jadi maknanya kita kena faham bahawa Nabi kita adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan paling mulia. Dan Nabi itu diutus mengangkat syariat-syariat yang terdahulu. Okey, jadi para nabi daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa alaihissalam, risalah tauhid dia sama, iaitu mengesahkan Allah. Syariat ni iaitu jalan hidup dia. Syariat ni maknanya yang hukum hakam. Itu ada perbezaan. Contoh syariat orang Bani Israel zaman dahulu, dia agak keras sikit. Dia kalau benda khinzir ni kita boleh samak. Bagi umat Nabi Musa tu tak boleh samak, kena buang terus kalau kena khinzir. Sebab tu dia kapal sekarang dia punya halal dia istilah dia kosher dia lagi berat daripada halal kita tu.
kan, kosher dia bagi dia lah. Tapi sebenarnya ketika Nabi diutuskan, diangkat syariat-syariat yang terdahulu, kan, maknanya Nabi itu penyempurna kepada syariat daripada zaman Nabi sampai ke akhir zaman. Sebab itu ketika Nabi Isa AS nanti turun, pada Nabi Isa dah ada syariat dia tetap mengikut syariat Nabi kita Muhammad SAW. Dan ketika Nabi Isa nanti mana turun, daripada ketika huru hara dia punya susunan dia, antara tanda besar kiamat, keluar Imam Mahdi dulu, and the last commander of Islam. Dia yang memimpin umat Islam, last commander of Islam. Dia memimpin umat Islam ni untuk maknanya semua orang balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian turun pula Antichrist ataupun Dajjal. Dajjal ni dia maknanya nak mengkafirkan seluruh umat Islam pula. Jadi hatta Imam Mahdi, the last commander of Islam ni pun tak mampu nak lawan Dajjal tu. Sebab dia ada maknanya kelebihan-kelebihan yang memang tak mampu nak dilawan. Sampai ketika itu akhirnya umat Islam ni tersorok-sorok lah kat mana-mana, dan Imam Mahdi bersama tenteranya itu last kali maknanya berada di Baitul Maqdis. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan statement ketiganya, iaitu Nabi Isa AS. Nabi Isa AS kalau ikut dalam hadis diturunkan di Manaratul Bayda, iaitu menara putih daripada Syam. Menara putih di Syam. Jadi banyak ulama kita berijtihad, menara putih itu ada dekat Masjid Umawi dekat Damsyik. Nanti kalau boleh search Masjid Umawi, kita akan nampak satu menara putih yang tinggi dekat Masjid Umawi itu. Okey, dia turun di sana, malaikat turun, kemudian dia pun pergi ke Baitul Maqdis sampai waktu subuh. Dan ketika itu umat Islam yang maknanya struggle betul melawan Dajjal ni, nak solat subuh, Nabi Isa masuk, Imam Mahdi mempersilakan, silakan. Maka Nabi Isa kata, imam bagi orang Islam. Imam Mahdi mengimamkan solat, dan Nabi Isa berada di belakang Imam Mahdi. Maknanya bermulanya Nabi Isa menurut syariat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi terangkat syariat yang terdahulu. Maka lawan Dajjal. Jadi Dajjal ni gelarannya Al-Masih. Masih ni daripada perkataan masaha. Masaha ni maknanya sapu ni. Jadi dia punya kelebihan ada di tangan dia. Apa yang diberi kepada Nabi Isa ada pada Dajjal. Nabi Isa boleh hidupkan orang mati, Dajjal boleh menghidupkan orang mati. Nabi Isa boleh turunkan hidangan dari langit, Dajjal boleh turunkan hidangan di langit. Nabi Isa boleh ubat sakit-sakit yang pelik, Dajjal juga boleh. Sebab itu memang hanya Nabi Isa saja yang dapat melawan Dajjal. Sebab itu dalam pepatah, izal masih yaqtulul masih. Ketika Al-Masih saja yang dapat membunuh Al-Masih, iaitu Al-Masih Isa dapat membunuh Al-Masih Dajjal. Ataupun dalam bahasa Melayu dia, apabila buku bertemu ruas, maka ketika itu Dajjal dapat dibunuh di satu tempat di Babun Lut. Bab tu pintu, Lut, kota Lut. Kota Lut tu 15 km daripada Tal Abib. Jadi dia ada pintu bahagian timur, dia ada pintu bahagian barat. Ulama Islam kita meyakini bahawa dia akan dibunuh di pintu bahagian timur. Jadi kalau saya bawa pergi Palestin, biasanya saya akan tunjukkan, okey ni pintu bahagian timur. Dan orang Yahudi ni dia percaya pada hadis. Dekat sekitar Tal Abib tu dia, dan sekitar Kota Lut, dia buat kawasan tentera dia, supaya nak protect beliau. Kalau besok dia punya Antichrist bagi orang kafir kan kata Nabi Isa tu Christ. Jadi dia pun sebut Dajjal tu Antichrist, lawan kepada Nabi Isa tu bagi dia lah. Maknanya nanti dia tahu bahawa nanti Nabi Isa akan dapat bunuh Dajjal di situ. Dia bina camp tentera kat situ. Okey. Jadi maknanya diangkat syariat Nabi-Nabi terdahulu ketika diutus Nabi SAW. Hatta Nabi Isa yang masih hidup juga akan mengikut syariat Nabi kita Muhammad SAW. Okay, seterusnya. ومنع صحة التوحيد بقول لا إله إلا الله إلا إن أضاف الناطق إليه محمد رسول الله وألزم سبحانه وتعالى الخلق تصديقه في كل ما أخبر به عن الله من أمور الدنيا والآخرة. Tidak mungkin
mungkin terhasil tauhid, yakni keimanan yang benar dengan hanya melafazkan kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia menambah selepas itu lafaz Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala juga telah mewajibkan seluruh makhluk untuk beriman dengan segala yang baginda sallallahu alaihi wasallam sampaikan daripadanya dalam urusan dunia dan akhirat. Okey. Jadi apabila orang nak beriman, dia kena mengucapkan dua syahadah. Syahadah ni penyaksian itu mana dua syahadah kita tu. Yang pertama adalah syahadah menyaksikan Allah tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Untuk orang menyatakan keimanan. Maknanya risalah daripada Nabi-Nabi terdahulu, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW, diteruskan oleh Nabi SAW, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Dan syahadah yang kedua, iaitu Muhammad itu adalah Rasulullah SAW. Itu dua syahadah. Kalau orang satu syahadah saja, tidak sempurna keimanan dia. Tidak dikira beriman. Dia kena dua syahadah itu, iaitu menyaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey. Perkataan la ilaha illallah, orang Melayu kita menterjemahkan, contoh macam dalam kitab ini, la tiada ilaha Tuhan, tak maksud di sini kan, illallah melainkan Allah. Itu la ilaha illallah. Tapi kita yang dah belajar kat masjid ni, kita tingkatkan satu lagi. Apa itu la ilaha illallah? La tiada ilah tu 99 nama Allah dalam rantaian Asmaul Husna, itulah ilah. Jadi la ilaha illallah, tiada yang memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada yang mengasihi melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada menyembuhkan melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada yang memberi jalan keluar bagi masalah melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada segala-gala melainkan Allah. Itu la ilaha illallah. Sebab itu jadidu imanakum bila ilaha illallah, perbarui, refresh iman kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Masukkan ke hati tu. Kalau hari ni mungkin tengah sempit rezeki, la ilaha illallah, tadi memberi rezeki melainkan Allah, tadi memberi rezeki melainkan Allah. Kalau hari ni tengah sakit, mungkin la ilaha illallah, tadi menyembuhkan melainkan Allah, tadi menyembuhkan melainkan Allah. Kalau kita pergi kota Andalusia, kota Andalusia ni kota paling selatan dekat benua Eropah. Dia ada 8 negeri. Kita ada negeri 9, dia negeri 8. Cordova, Granada, dia ada Sevilla, dia ada 8 negeri lah. Okey. Di setiap sebab dia negara satu-satunya negara Islam 8 negeri yang berada di negara Kristian dekat Eropah tau. Kalau apa-apa berlaku, paling cepat 2 minggu zaman dulu untuk belayar daripada Maghribi, Maroko tu. Seminggu lebih 2 minggu untuk sampai kapal tu. Itu pun tengok angin. Ni cerita dulu lah, tengok angin mungkin seminggu, mungkin tengok angin. Itu bantuan paling cepat kalau apa-apa, kalau berlaku peperangan di sana tu. Jadi di setiap masjid dia, di setiap tiang-tiang istana dia, diterjemahkan terus la ghalib illallah, tidak ada yang dapat mengalahkan melainkan Allah. Biar orang datang tengok terus ingat benda tu. Orang datang tengok terus teringat benda tu, kalimah tauhid tu. Istana ke mana, rumah-rumah, kalau kita sempat pergi, kita tengok la ghalib illallah, diterjemahkan terus. Selagi mana orang ingat Allah Subhanahu Wa Taala, selagi itu ada kekuatan. Dan selama 800 tahun Islam berada di Andalusia. Berapa ramai ulama-ulama lahir di sana, teknologi-teknologi dan tamadun lahir di sana. Dan orang barat, dia menumpang teknologi itu daripada Andalusia tu, yang dimembangunkan kemudian barat. Ketika orang telah makin pudar ingatan pada la ilaha illallah itu, maka tombang kota Andalusia pada 1492 Masihi. 1492 Masihi tombang kota Andalusia. Jadi la ilaha illallah tu cuba kita hayati betul-betul. Peganglah benda itu. Takut, kalau takut kita manusia ada perasaan takut tau. Kita manusia ada perasaan takut. Kita pergi seorang-seorang, tiba-tiba bunyi kerek. Sama ada bunyi itu bunyi benda yang kita sangka-sangka. Hantu ni ke apa ni kan? Okay? Ataupun mungkin memang betul sungguh.
benda ada menyakat kita, janganlah lari. Tapi selaku manusia nak lari tak boleh lari sekejap. Tenangkan diri sekejap. La ilaha illallah, tiada yang berkuasa melainkan Allah. Datang balik. Selaku manusia spontan kita nak lari, lari tak apa. Lari sekejap, tenang, datang balik. Kalau betul benda tu mengganggu, biar dia tahu kita ada la ilaha illallah. Tiada yang lebih berkuasa melainkan Allah. Jangan lari terus. Lari terus, kita akan jadi orang yang penakut sampai bila-bila. Jadi pergi kubur seorang-seorang, bunyi takut lari, jangan. Selaku manusia lari tak apa. Tapi patah balik. La ilaha illallah. Patah balik. Biar kalau tak, kita akan jadi orang penakut sampai bila. Kalau kita tak lawan benda tu dengan kalimah tauhid tu. So bunyi kedai-kedai apa semua. Kalau Tok Guru saya dulu ajar, ketap gigi. Sebab apa? Dan ketap gigi tu kita lebih berani lah ya. Kalau orang kalau dia takut ke apa, terkejut ke apa, kalau perasan dia kata buka mulut je. Takut kan. Ketapkan gigi, faham? Datang balik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau tak, sampai bila-bila kita akan takut dengan kubur. Sampai bila-bila kita akan takut dengan bunyi-bunyi itu. Dan tauhid kita tak solid lah. Sebab kita ada benda kita lebih takut dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selaku manusia, okey lagi tak apa. Tapi datang balik. Tidak sempurna iman kecuali dengan la ilaha illallah tu. Yang kedua, Muhammad Rasulullah. Okey. Tadi kita kongsikan bahawa la tiada ilaha Tuhan illallah melainkan Allah kan. Ataupun ilah tu 99 nama Allah dalam rantaian Asmaul Husna adalah ilah. Muhammadur Rasulullah pula, Rasul tu apa? Rasul tu apa? Oh, la ilaha illallah tiada 99 tu yang mengasihi melainkan Allah, memberi rezeki melainkan Allah. Rasul tu pula apa? Dua benda. Yang pertama, Rasul pesuruh Allah. Pesuruh Allah, salinkan. Dalam Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Fatah ayat 29. Surah Al-Fatah 29 jelas Allah sebut Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah, jelas Muhammad Rasulullah, pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Bersama orang-orang beriman dia merahmati. Okay? Bersama orang kafir cukup keras dengan pendirian dia. Kita akan benarkan orang memain-mainkan agama kita. Asyidda' wala kufar wa ruhama'u bainahum. Dengan sama manusia Islam dia berrahmah. Kalau asyidda' kufar memainkan, dia keras dengan orang kufar itu. Jadi maknanya surah Al-Fatah. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita tahu Nabi itu sebagai Rasul, pesuruh Allah, maksudnya apa? Kita kena ikutlah. Jadi yang keduanya Muhammad Rasulullah, Rasul tu apa? Qudwah. Qudwah tu ikutan. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah SWT sebut. Salinkan surah balik, kita rujuk balik. Dari surah Al-Ahzab ayat 21 Allah SWT sebut, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Okay. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan bagi Muhammad Rasulullah itu ada ikutan. Uswatun itu ikutan bagi siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhirat dan mengingati Allah dengan banyak. Jadi Muhammadur Rasulullah, kita tahu Nabi menyampaikan, kita pula uswah, ikut. Nabi tu ada uswah, kita kena ikutlah. Macam ni kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi kita tak ikut Nabi. Macam mana syahadah kita kan? Tapi kita tak ikut Nabi. Sedangkan Rasulullah, kita bersyahadah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu, bahawa Muhammad Rasulullah, surah Al-Fatah ayat 29 tadi, dan kita ikut uswatun hasanah, surah Al-Ahzab ayat 21. Kita kena ikutlah. Jadi apabila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, jelas tadi kan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia bukan saja kita ni yang bersyahadah, kita kena ikutlah uswatun hasanah tu, uswah tu, sebagai ikutan Nabi tu. Nabi tu Rasul. Sebab itu tuan-tuan sekalian,
Antara benda yang kita baca ketika berada di hadapan makam Nabi SAW, apa dia? Apa dia? Kan? Kita duduk makan Nabi selain kita makan Nabi selain kita bersembahyang ke apa juga ibadah lah. Kan kita menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu annaka qad balaghta risalah wa adaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadih jazakallahu anni wa an ummatik khairal jaza nabiyan an ummatih. Kan? Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada segala-gala illallah, wa asyhadu, dan aku menyaksikan wa asyhadu annaka rasulullah, engkau rasul menyampaikan, aku ikut uswah itu. Wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Kemudian apa? Wa asyhadu annaka qad balaghta risalah, aku bersaksi wahai Rasulullah, depan Allah aku bersaksi, engkau memang dah sampaikan segala risalah engkau wahai Rasulullah. Wa adaital amanah, aku bersaksi engkau telah menyempurnakan segala amanah engkau wahai Rasulullah. Wajahadta fi haqqa jihadi, dan engkau telah berjihad dengan sebenar-benar jihad wahai Rasulullah. Wa nasahtal ummah, dan aku bersaksi engkau memang telah menasihati ummah wahai Rasulullah. Hatta atana al-yaqin, sehingga kami dapat keyakinan. Jazakallah, terima kasih wahai Rasulullah. Terima kasih wahai Rasulullah daripadaku dan daripada seluruh umatmu. Kamu boleh menangis tu kalau kita ucapnya tu, sebab wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku saksikan kau telah sampai ke semua. Aku pula adakah aku ikut semua? Allah, lemahnya ya Rasulullah, lemahnya wahai Allah. Kamu boleh menangis tu kan? Jadi taklah pergi ke Madinah tu sekadar hanya pergi. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebut al-iman sata'ti ilal Madinah kama ta'til hayy ila hijriha. Iman akan datang ke Madinah seperti mana ular pulang ke sarang. Mana nak refresh iman, antaranya pergi ke Madinah, nak refresh iman. Ziarah makan Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita waktu dekat ni terus berada di sana, umrah ke haji ke. Amin ya rabbal alamin. Okey. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat sekalian ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut bagaimana salib dengan surah dia. Surah Al-Anfal ayat 24. Surah Al-Anfal ayat 24 Surah Al-Anfal ayat 24 ni Allah kata, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah apa yang diserukan oleh Allah dan Rasul kepada kamu yang akan menjadikan kamu hidup. Itu tadi uswah tadi. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah tu kita ikut tu, kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Anfal ayat yang ke-24, akan menjadikan kamu hidup. Jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun sudah zahirnya kita lahir dari perut ibu kita, sebenarnya kita masih mati. Sehinggalah kita menyahut apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dan juga Allah Subhanahu wa taala, baru kita hidup. Kalau tak, kita mati sebenarnya. Tak bermanfaat pada diri kita, orang lain, sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita saksikan Nabi sampaikan dan kita ikut, baru kita hidup, baru kita jadi hidup. Lepas tu kalau kita baca surah Muluk, kan Allah sebut kan surah Muluk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan, dan dialah Allah yang mencipta, menjadikan kematian dan kehidupan. Kenapa mati dulu? Kenapa tak hidup dulu? Liyabluwakum, untuk menguji kamu mana di antara kamu yang paling balik amalannya. Surah Al-Muluk ayat yang kedua. Rujuk nanti tuliskan surah tu. Kerana kita lahir-lahir kita mati. Allazi khalaqal maut, sebenarnya kita mati.
sampailah surah dalam surah Al-Anfal ayat 24 tadi. Setelah kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita sahut Nabi, jadikan Nabi sebagai ikutan, baru dikira hidup. Kan? Jadi tidak sempurna iman sehinggalah akhirnya kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah tak apa, Rasulullah rasul sebagai yang menyampaikan, kita saksikan dia telah sampaikan, kita pula ikutlah apa yang disampaikan itu. Okey, seterusnya sila. ويجب عليه أيضا أن يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد بمكة وبعث بها وهاجر إلى المدينة وتوفي فيها ودفن فيها وأنه صلى الله عليه وسلم أبيض اللون مشرب بحمرة وأنه أكمل الناس خلقا وخلقا. Wajib juga ke atas mukallaf untuk mengetahui bahawa Nabi SAW dilahirkan di Mekah. Okey, Nabi, kita kena tahu Nabi itu dilahirkan di Mekah, ya. Okey. Mekah di sini adalah Mekah yang kalau sekarang negara dekat Arab Saudi. Sebab ada pandangan satu orang, dia berasal daripada pandangan satu orang orientalis. Dia cuba keliru kan, dia kata Mekah, kat Mekah tu kita kena tipu sebenarnya. Mekah tu bukan kat Mekah sebenarnya, kat tempat lain sebenarnya. Ada sekarang ni, maknanya benda tu dah lama tapi digembur-gemburkan balik. Jadi Mekah di situ, Mekah yang betul-betul sekarang ni ada kat Arab Saudi tu. Okey, Mekah di situ. Kemudian seterusnya diutuskan di sana. Berhijrah ke Madinah. Berhijrah ke Madinah. Nama lama Madinah Yathrib. Nama lama Madinah. Sebelum tu nama dia Yathrib. Maka Nabi SAW tukarkan kepada Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah. Okey, perkataan Madinah kita terjemahkan tu macam bandar lah. Kalau kita belajar bahasa Arab, bandar tu Madinah. Tapi dari mana asal perkataan Madinah itu? Dia daripada perkataan din. Din ni maknanya agama. Madinah Al-Munawwarah, asal Madinah tu agama, tempat agama. Jadi apabila sebut Madinah Al-Munawwarah, kita terus faham, oh ini tempat agama, tempat iman. Bermulanya Nabi berhijrah ke situ, ke Madinah. Kemudian wafat dan dimakamkan di sana, yakni Madinah. Wafat dan dimakamkan ke Madinah. Okay? Bila Nabi wafat, masa hijrahnya 10 hijrah. 10 hijrah Nabi SAW wafat. Kalau Masihinya 632 Masihi. Maaf, 632 Masihi. 632 Masihi, ya. Ada sudut Masihi dia lah. Biar kita dapat timeline dia. Okey, 632 Masihi itu. Okey. Waktu itu dunia ni dia ada 2 kerajaan besar, Rom dan Parsi, dan 2 laluan besar. Satu Silk Road, satu Spice Road. Silk Road ni bermula dari Sian ke Afghanistan, ke Bukhara, Samarkand, Khiva, pecah pada 2, Rom dan juga Parsi. Itu Silk Road. Laluan rempah, laluan sutra. Spice Road, laluan rempah. Laluan rempah ni bermula daripada Guangzhou. Sekarang Guangzhou lah. Guangzhou pergi ke tanah Melayu kita ni. Okey. Dia ada 2 laluan. Sama ada memang dia melalui Semenanjung Tanah Melayu, pusing ke Aceh, kemudian pergi ke India, ataupun daripada Guangzhou tu pergi ke Segenting Kera. Segenting Kera sekarang Patani. Dari Patani itu diturunkan barang, tarik pakai gajah, pergi ke seberang sana, sambung kapal lain untuk pergi ke India dan Rom dan juga Parsi. Tu biar kita tahulah, nampak waktu tu. Dan ketika Rasulullah SAW wafat 632 Masihi, sahabat berusaha Islamkan 2 negara, Rom dan juga Parsi, dan 2 laluan besar dunia ini, iaitu laluan sutra dan laluan rempah. Dan dua-dua Islam. Laluan sutra Islam, laluan rempah Islam, Rom dan Parsi juga Islam. So kita ni adalah dalam jajaran laluan rempah, Spice Road. Sebenarnya perjalanan Spice Road tu semestinya mana kita lah melalui perjalanan itu. Jadi Nabi wafat dan dimakamkan di Madinah. Seterusnya
Dan hendaklah mukallaf itu mengetahui juga bahawa kulit baginda sallallahu alaihi wasallam berwarna putih dengan sedikit kemerah-merahan. Serta baginda sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna pada penciptaannya dan pada akhlaknya. Dia panggil istilah dia khalqan wa khuluqan. Maknanya penciptaan dia sempurna, akhlaknya juga sempurna. Nabi SAW itu adalah yang terbaik, ahsanu khalqan wa khuluqan. Istilah dia kat belakang tadi, itu paling sempurna, iaitu dia punya penciptaan sudut zahirnya dan juga daripada sudut akhlaknya itu. Kemudian seterusnya, wa yajibu alaihi aidan ay ya'rifa nasabahu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi wa ummi. Dan wajib juga ke atas mukallaf itu untuk mengetahui nasab baginda sallallahu alaihi wasallam dari jalur ayah dan ibunya. Okey, hendaklah kita tahu, maknanya tahu bukan mesti hafal. So kitab ni jangan lepas ni tersimpan untuk 5 tahun lagi maknanya wujud. Dan kalau kita memang belajar kulit ke kulit ni, niat satu hari boleh mengajar pula. Paling kurang pada anak cucu kita. Kitab ni bagus, sangat ringkas tapi dia padat. Dan dia boleh memang ambil kulit ke kulit. Kalau kita lain besar-besar kan, sama ada ustaz meninggal dulu ataupun murid meninggal dulu, tak sempat habis. So kita tafsir semua kan. Ni simple, jadi niat untuk mengajar. Jadi maknanya tahu nasab dia, tak semestinya hafal, paling kurang tahu benda tu. Mana nak cari, ada dalam kitab ni. Okay. Silakan seterusnya. Fa amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam min jihati abi fa huwa sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Maka nasab baginda sallallahu alaihi wasallam dari jalur ayahnya adalah Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Okey, itu atuk-atuk daripada sebelah ayah. Kan kita ada dengar selawat kan? Salla alaika Allahu ya Adnani. Adnani itu daripada Adnan, keturunan Adnani. Itu daripada cucu kepada Adnan. Daripada maknanya atuk Nabi SAW. Okay, seterusnya. Wa amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam min jihati ummi fahuwa sayyiduna Muhammad bin Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Manakala nasab baginda sallallahu alaihi wasallam dari jalur ibunya adalah Sayyiduna Muhammad bin Aminah binti Wahab bin Abdu Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Seterusnya. وكذلك يجب عليه أن يعرف أولاده صلى الله عليه وسلم وهم 7 3 ذكور و4 إناث. Begitu juga diwajibkan ke atas mukallaf untuk mengetahui anak-anak baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu 7 orang anak, 3 anak lelaki dan 4 anak perempuan. Okay, seterusnya, maknanya Nabi ada 3 laki-laki dan 4 anak perempuan. Seterusnya. Wa tartibuhum fil wilada Al-Qasim wa huwa awwal awladihi sallallahu alaihi wasallam, thumma Zainab, thumma Ruqayyah, thumma Fatimah, thumma Ummu Kulsum, thumma Abdullah wa huwa mulaqab bit-tahir wa bit-tayyib. Tertib kelahiran mereka, yakni anak-anak baginda sallallahu alaihi wasallam, adalah seperti berikut. Al-Qasim, iaitu anak yang pertama, kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Fatimah, kemudian Ummu Kalthum,
Kemudian Abdullah yang diberi gelaran At-Tahir dan At-Tayyib. Itu anak-anak Nabi ya. So ini maknanya itu tertib dia. Nama Ruqayyah ni kalau orang Yaman huruf qaf ni jadi ga. Huruf qaf jadi ga. Suatu kalau kita dengar baca Fatihah dia, maknanya kalau qaf tu dia akan jadi agak macam tebal sikit, jadi macam ga. Ihdinas siratal mustaqim, itu dia punya lahjah. Jangan kita ingat orang Arab tak ada lahjah dia. Jangan kita ingat orang Jawa je. Walatul, tak usah nak betulkan kan. Orang Arab pun sama tau. Kalau orang daripada Yaman, kalau qaf tu jadi ga. Mustaqim, dibetulkan pun jadi mustaqim juga. Sebab tu nama Ruqayyah dipanggil juga Rugayyah. Orang Melayu kita panggil Gayah tu nama anak Nabi SAW tu, Rugayyah. Jadi berqaf tu sebenarnya Ruqayyah, tapi lahjah kalau setengah orang Arab qaf tu jadi ga, Rugayyah. Tu jadi Rugayyah orang nama kita. Sekarang saya tak tahu anak-anak kemudian dia tak nama Rugayyah kan, Ruqayyah sebenarnya. Okay, seterusnya. Wa kulluhum min sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha was-sabi'u Ibrahim wa huwa min Mariyatil Qibtiyah. Kesemua mereka ini adalah daripada Sayyidatina Khadijah, manakala anak ketujuh Ibrahim adalah daripada Maria Qibtiyah. Okay, jadi anak Nabi daripada dua orang isteri saja, iaitu daripada Sayyidatina Khadijah dan juga iaitu Sayyidatina Maria Qibtiyah. Qibtiyah ni orang Qibti ni orang Mesir. Orang Mesir dia agak bangga ada dua orang perempuan jadi dua orang isteri Nabi. Okey. Yang pertamanya jadi isteri Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Siapa isteri Nabi Ibrahim? Yang orang Qibti, orang Mesir, iaitu Sayyidatina Hajar. Hajar tu adalah orang Mesir, Hajar Masri ya, orang Mesir. Dan yang keduanya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi orang Mesir dia kata daripada perempuan Mesir dua orang yang menjadi isteri Nabi. Satu isteri Nabi Ibrahim iaitu Sayyidatina Hajar, yang keduanya iaitu Nabi kita Muhammad SAW iaitu Maria Qibtiyah. Okey, seterusnya. Faidatun zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam allati tuwfi anhunna tis'un al-ula Aisyah والثانية حفصة والثالث سودة والرابعة صفية والخامسة ميمونة والسادسة رملة والسابعة هند والثامنة زينب والتاسعة جويرية وهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. Faedah, para isteri baginda sallallahu alaihi wasallam yang telah wafat dalam keadaan mereka adalah isteri baginda sallallahu alaihi wasallam ada 9 orang. Jadi isteri Nabi semua sekali 11. Ada 11 Okey. 2 orang meninggal sebelum Nabi SAW meninggal. Iaitu yang pertamanya Sayyidatina Khadijah meninggal sebelum Nabi meninggal. Dia yang meninggal awal. Yang keduanya Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah. Masukkan dalam catatan kita. Zainab binti Khuzaimah. Jadi 9 orang ni yang dipanggil Ummahatul Mukminin. Maknanya ibu orang mukmin. Sebab Nabi wafat dia ada lagi. Jadi maknanya 2 orang iaitu Sayyidatina Khadijah dan Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah. Sebab tu Zainab binti Khuzaimah ni dia punya sejarah sirah dia tak banyak ramai orang tahu. Tak banyak ditulis sebab dia meninggal ketika Nabi ada lagi. Jadi tak ditulis banyak mengenai sejarah dia. Jadi maknanya 9 orang ni yang Nabi wafat dia ada lagi 99 ni. Okey. Itu seterusnya. Yang pertama Aisyah. Kedua Hafsah. Ketiga Saudah. Keempat Safiyah. Kelima Maimunah, keenam Ramlah. Okey, catatkan, masukkan catatan di kita. Ramlah ni juga dipanggil atau dikenali sebagai Ummul Habibah. Jadi kalau kita baca buku-buku kan, Ummul Habibah kan, itu adalah Ramlah. Ramlah nama gelaran lain dia Ummu Habibah. Seterusnya.
Yang ketujuh, Hindun. Hindun. Kita jangan dengar kalau dekat kitab-kitab ke buku-buku nama isteri Nabi Hindun. Hindun ni nama lain dia Ummu Salamah. Biasa kita dengar Ummu Habibah dan Ummu Salamah. Tu Ramlah dan juga Hindun tu. Okey, seterusnya. Yang ke-8, Zainab. Yang ke-9, Juwairiyah. Kesemua mereka ini adalah ummahatul mukminin radhiyallahu anhunna ajma'in. Okey, jadi maknanya semua tu dipanggil ummahatul mukminin, ibu orang-orang beriman. Sebab Nabi SAW wafat, dia ada lagi. Maksudnya 99 ni maknanya ada maknanya wafat selepas Nabi SAW wafat. Okey. Jadi maknanya dekat sini kita dapat belajar, pertama, 2 orang meninggal sebelum Nabi wafat. Pertama Sayyidatina Khadijah, yang kedua siapa? Zainab binti Khuzaimah. Okey. Semua isteri Nabi SAW dimakamkan di Baqi'. Baqi' itu dekat Madinah, kecuali 2 orang. Yang pertamanya Sayyidatina Khadijah, yang keduanya Sayyidatina Maimunah. Maimunah. So maksudnya 2 orang ini dimakamkan kat Mekah. Yang lain ada kat Madinah. So kalau kita pergi Madinah, kita boleh ziarah, masuk Baqi'. Kalau orang lelaki lah, dia boleh masuk Baqi', terus ada jumpa makam isi Nabi SAW. Maknanya yang 9 itu dia berada di Madinah lah, Baqi'. Kecuali 2 orang lah, iaitu Sayyidatina Khadijah yang meninggal awal di Mekah dan Sayyidatina Maimunah. Maknanya yang antara terakhir meninggal, iaitu berada di Mekah. So Maimunah, makam Sayyidatina Maimunah, makam dia dalam perjalanan kita nak pergi ke balik Jeddah, kat tengah-tengah tu. Okey. So di maknanya 2 yang dimakamkan di Mekah, yang lain berada di Madinah, dan 2 orang yang wafatnya ketika sebelum Nabi SAW wafat, iaitu Sayyidatina Khadijah dan Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah. Okey. Kemudian faslun fi ba'di ma yulzam mukallaf, kita sambung pada kelas akan datang insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin sekalian, maknanya kita hari ini belajar mengenai susuk tubuh Nabi SAW. Dan okey, jadi saya nak tambahkan sikit tadi, lupa saya tambahkan, iaitu ingat tak tadi saya kongsikan kitab yang menyebut Nabi SAW itu adalah akmalun nas khalqan wa khuluqan, sesempurna-sempurna manusia khalqan dan khuluqan, maknanya daripada sudut akhlak dan juga di sudut maknanya tubuh badan dia paling sempurna. Jadi macam mana kita nak belajar, nak tahu mana kita nak belajar tahu sempurna macam mana? Kita boleh belajar daripada kitab Asma'un Nabi SAW. Asma'un Nabi iaitu nama-nama gelaran Nabi kita Muhammad SAW. Asma'un Nabi ni berada di dinding hadapan sekali Masjid Madinah. Masjid Nabawi tu, kalau tuan-tuan masuk daripada Babu Salam lepas sini ke Babu Baqi', saya nak cuba bayangkan Babu Salam ke Babu Baqi', kita masuk. Okey, maknanya kita masuk, sebelah kanan kita ada dinding hadapan sekali. Okey, sebelah kiri kita masjid lah. Okey, sebelah kiri kita ni kalau kita perhati, siapa nak pergi umrah waktu dekat ni, sebelah kiri kita ni dia ada 5 buah hadis. 5 buah hadis. Okay, hadis yang pertama mengenai Nabi sebut solat di masjid aku lebih baik daripada solat di tempat-tempat lain. Okey, melainkan Masjidil Haram. Jadi maknanya itu hadis yang pertama. Okey. Kemudian dia ada 2 hadis mengenai syafaat Nabi SAW. Maknanya 2 hadis mengenai syafaat. Okey, hadis yang kedua, iman akan pulang ke Madinah sebagaimana iman pulang ke ular pulang ke sarang. Itu hadis yang kedua. Pertama pasal kelebihan Masjid Nabawi, yang keduanya adalah iman pulang ke Madinah. Yang ketiga dan yang keempat mengenai syafaat Nabi SAW. Orang-orang Arab kadang duduk situ menangis dia. Yang pertama Nabi kata bahawa syafaati, inna syafaati li ahli al-kabairi min ummati, syafaat aku pada kata Nabi akan aku berikan kepada umatku yang berbuat dosa.
tapi dalam hatinya ada bercita-cita menjadi baik. Lepas tu kita kena ada cita-cita jadi baik. Ahli kabair, untuk orang berdosa. Tapi faham kita lemah berdosa, tapi hati tu ada cita-cita jadi baik. Hadis yang keempat mengenai inna syafaati lahaqqun. Syafaatku real, memang benar-benar ada. Faman lam yu'min biha falaisa min ahliha. Orang tak cari takkan dapat. Orang tak beriman tak cari takkan dapat. Dan hadis yang kelima terakhir, iaitu di sebelah kiri, kalau kita masuk sebelah kiri, yang terakhir adalah daripada rumahku dan mimbarku raudatun min riyadil jannah. Ada taman-taman syurga. Taman syurga tu malaikat banyak, doa bagus kat sana tu kan. Tapi raudah ni ada kembar tu tau. Orang berebut ke raudah, bertolak-tolak, kadang-kadang tak jaga adab pun. Tapi raudah ni ada kembar dia. Mana kembar raudah? Mana tempat yang ada majlis ilmu, itu kembar kepada raudah. So kita sekarang berada di raudah sebenarnya. Banyak malaikat menyaksikan doa dan sebagainya. Okey, itu sebelah kiri. Sebelah kanan eye level ada 201 nama-nama Nabi SAW yang kita baca setiap kali kita mula kelas. Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud, Ahyad, Wahid, Mahin, Hashir, Aqib, Taha. Itu gelaran Nabi SAW. Bagus sangat kita belajar benda itu. Jadi tuan-tuan sekalian, balik nanti tulis type dekat Google Ustaz Amin Asma'un Nabi. Saya ada buka kitab ni mengajar. Ustaz Amin Asma'un Nabi. So boleh dengar dia punya perbahasan. Saya dah bahas sampai 100 lebih nama dah. Dari 201. Jadi maknanya dengar, belajar. Dan kita dah pendekkan dah. Kuliah tu lebih kurang 1 jam. Kita potong biar kita dan 20 minit, setengah jam je. Biar tak terbeban lah tengok. Tengok Netflix season boleh berjam-jam kan, itu guru berapa puluh jam tu kan. Asma'un Nabi. Kalau 201 nama tu maknanya dalam 100 jam macam tu lah ya. Bagus sangat belajar. Jadi macam mana nak tahu Nabi tu akmalun nas khalqan wa khuluqan daripada Asma'un Nabi SAW tu. Dan kita ada kertas tu kan, kat situ pada terjemahan nama, baca, jadikan selalu baca biar ingat Nabi SAW. Dan boleh ambil contoh nama-nama cucu-cucu ke, tak pening nak cari nama macam mana, kat situ ada tu nama-nama, contoh nama gelaran Nabi SAW tu. Okey, sekian saja yang baik datang Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan lemah dari kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun dan maaf. Aqulu qauli ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mudah-mudahan Allah jadikan saya dan kamu sekalian hamba Allah yang saleh dan salehah, yang sentiasa mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa redha di atas segala ketentuan daripada-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa beristighfar di atas segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jika Engkau matikan kami dalam keadaan beriman dan tanpa sebarang fitnah serta kekecewaan ya Allah. Sudahi hidup kami dengan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ibu dan ayah kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, orang yang mempunyai hak ke atas kami ya Allah, dan kepada seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih ada ataupun yang telah tiada ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin,
walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan selawat Nabi SAW. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.